أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Tidak kira dari kurniaan itu kurniaan yang baik ataupun kurniaan yang tidak berapa baik kepada kita. Moga-moga dengan kurniaan yang baik itu kita menjadi insan yang bersyukur, dan semoga kurniaan yang tidak baik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu kita jadikan ia sebagai ujian. Moga-moga kehidupan kita di atas dunia ini mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, satu perkara, satu nikmat yang harus kita bersyukur, iaitu nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan yang baik ini, kita dapat datang ke masjid, kita dapat bekerja, kita dapat lakukan apa saja pekerjaan. Ni satu nikmat yang tidak diperolehi oleh semua orang. Ada orang sakit, tapi bagi kita yang sihat, kita bersyukur kepada Allah. Dan ada orang yang ada di kalangan orang yang kurang sihat, yang terkena berbagai-bagai penyakit. Pada malam ni saya nak cerita satu penyakit, iaitu penyakit ini dah lama dah, dari dulu lagi wujudnya. Cuma sejak kebelakangan ini dia kembali meningkat. Apa dia? Sihir. Ni, penyakit sihir. Mungkin ramai yang tahu, mungkin ramai yang tak tahu. Apabila menyebut tentang penyakit sihir ini, tidak semua orang yang mempercayainya. Tidak semua orang percaya. Dan ada kalanya orang akan bertanya, zaman sekarang zaman canggih, mana ada lagi sihir-sihir ni, mengarut lah. Betul? Pernah jumpa tak orang macam ni? Saya pernah jumpa. Mana ada? Tak adalah.
semua tu menipu lah. Mana ada sihir-sihir kan zaman canggih. Kalau dulu-dulu ni sihir-sihir ni banyak di kampung-kampung, bandar-bandar susah nak jumpa. Tapi zaman sekarang, zaman canggih, teknologi tinggi ni, dia dah duduk di bandar-bandar dah. Orang kampung pun dah lama tak buat benda ni, orang bandar yang buat benda ni. Baik, apakah kita boleh percaya kepada sihir? Baik, sebelum tu kita nak tahu sikit pengertian tentang sihir. Baik, Syekhul Azhar membuat pentakrifan bahawa sihir ialah amalan perbuatan yang dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada syaitan dan meminta pertolongan kepadanya. Asal pengertian kalimah sihir itu ialah memalingkan sesuatu daripada hakikatnya kepada yang selainnya. Maka orang yang kena sihir melihat kebatilan sebagai kebenaran dan membayangkan sesuatu tidak menurut yang sebenarnya. Manakala dalam kamus Muhit disebutkan sihir ialah mengeluarkan sesuatu dalam bentuk penampilannya yang terbaik sehingga sesuatu itu mempersona dan mengagumkan bagi orang yang memandangnya. Ni sihir. Benda tu tak cantik pun, katalah bawa satu jambak bunga nak bagi pada perempuan, bunga tu tak ada apa pun, kita petik tepi jalan saja, bunga yang dipetik tepi jalan saja. Tapi dengan jampi yang kita baca, bunga tu bagi pandangan mata dia nampak indah, nampak cantik. Bukan itu saja, bahkan kita ni bunga, katalah bunga apa, bunga teh ayam ni yang tak ada bau ni, tapi bagi dia, dia akan mendapat satu bau-bauan yang wangi. Ni sihir. Kita mengagumkan pandangan bagi orang lain. Dibaca ayat sikit ngongeng dah. Dan ada orang menjadikan ayat Al-Quran sebagai alas untuk melakukan sihir. Kalau dulu-dulu tuan-tuan pernah dengar tak orang minta ayat pengasih? Ustaz, ayat pengasih ni apa? Oh, dulu-dululah. Jadi adalah orang ni dia menggunakan ayat sihir, ayat Al-Quran ni sebagai ayat pengasih. Bagilah petua. Apa ayat dia? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutlah aku. Ikutlah aku, fattabi'uni. Ni orang dulu dia gunakan. Ni ayat, dia kata ayat pengasih. Tak. Tapi bagi kita yang belajar, kita tahu apa sejarah dia berkenaan apa ayat ini, asbabun nuzul, apa ayat ni diturunkan. Oh, dah belajar baru tahu, oh ini bukan ayat pengasih. Sebenarnya benda tu, ayat tu diberi pada kita. Bila diberi kepada kita, diijazahkan kepada kita oleh dulu-dululah. Di samping pada itu, bila kita menerima,
akan hadir bukan sahaja ayat yang dibaca, tetapi akan hadir khadam yang tidak baik mengikut kepada kita. Nampak tak? Kita menerima satu perkara yang tak baik. Ni kalau orang yang pernah kena sihir dia tahu. Kalau orang yang tak pernah kena sihir dia tak tahu bagaimana sakitnya sihir ni. Sihir ni banyak, dia berpecah-pecah. Dan kita tengok kalau dulu-dulu, sebab saya pernah mengalami penyakit ini, satu keluarga 10 tahun sakit sihir ni. Mula-mula tak tahu pun. Bermula daripada arwah ayah saya. Dia selalu sakit dada, menyucuk-nyucuk, sakit dada. Pergi hospital cek. Bila buat check up di hospital, rawatan di hospital, daripada rawatan yang pertama sampai akhir, berbulan-bulan sampai bertahun buat rawatan di hospital tersebut. Akhir sekali doktor India ni cakap apa? Encik punya jantung apa semua normal. Semua normal. Dah tak ada apa lagi nak buat dah. Rawatan apa dah tak ada nak buat dah. Dia nasihat, dia kata, cuba encik buat rawatan kampung. Bermula daripada situlah kami ni, satu keluarga ni, bermula daripada situ, bertahun-tahun, saya ingat lebih kurang 10 tahun tu ada, kerjanya pergi mengubat, berubat. Bila jumpa tubuh ni, sampailah kami pernah berjumpa dengan Allahyarham Tuan Guru Harundin, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, siapa lagi, banyak lagi. Itu yang ternama lah, yang kita kenal. Bukan jumpa orang tepi, orang kanan, tak, direct jumpa. Macam-macam cara, kaedah. Itu sebagai pengalaman bagi kami. Nak cerita sakitnya tu, nak bagi tuan-tuan bayangkan tu susah. Yang siapa yang mengalami dia tahu bagaimana sakitnya. Ni tentang sihir. Kalau kata duit ringgit ni, jangan katalah tuan-tuan. Ingat, kalau pergi berubat sana berubat sini, dalam masa 10 tahun tu 10,000 habis. 10,000 habis. Kalau kata nak buat rumah sebiji, boleh buat rumah lah. Kata nak beli kereta sebiji, 2-3 biji, boleh beli lah. Ni sakit sihir ni. Dan dia sakit sihir ini, dia tak nampak, tuan-tuan. Kata tuan-tuan sakit kaki, pergi scan kat hospital, pergi klinik, tak ada apa sakit. Tapi tapak kaki ni menyucuk-nyucuk ni, mungkin gaut kot. Pergi, tak ada gaut, tapi sakit. Nak nasihat pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sakit-sakit macam ni, dah pergi klinik tak ada apa, okey, pergi hospital pun okey, carilah ustaz-ustaz berubat yang buat cara ruqyah. Sebab cara perubatan ni macam-macam. Sekarang Tok Bomo pun tak panggil lagi Tok Bomo dah. Tok Bomo pun dah panggil ustaz dah. Kalau sekarang ni Tok Bomo panggil nama Bomo, Tok Bomo, pakat orang tak datang, tukar cara, panggil ustaz. Sebab tu kaedah perubatan kena tengok.
Kita duduk, kita dengar apa yang dia baca. Kalau mula-mula Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah tengah tu, dia dah kumat komik ni, jaga-jaga tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang dia baca. Kot masa tengah kumat kamik tu, dia bersembang dengan kadam ni, sembang. Pergi je pergi ni, duduk seminggu, lepas tu balik. Habis tu dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala selawat gitu. Baik, kaedah tu kena tengok. Tuan-tuan kena tengok, kerana dalam kita berubat ini kena tengok supaya akidah kita tidak terjejas, supaya kita tidak percaya dengan kata-kata bomoh, dukun. Baik. Boleh sambung sikit tentang kisah tadi tu. Ada satu ketika kami ni yang bila berubat sampai muntah-muntah pun ada. Muntah ni akan mengeluarkan macam batu-batu yang macam batu kaca, dia bersinar-sinar, sampai muntah macam tu. Ada yang muntah darah pun ada. Bila muntah tu sakit tu memang sakit lah. Arwah ayah saya tu sampai dia meninggal, ubat elok, tak tahu kenapa sihir ni ada. Kerana dengki, asal pun daripada manusia juga. Memang benda itu yang dilakukan oleh syaitan, tapi siapa yang buat? Manusia juga. Dengki, tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Tengok lebih sikit, mula dihantarnya. Tengok lebih sikit, dihantarnya. Ni bermula daripada dengki. Dan kita tengok, nak tengok betul ke tidak wujud ni sihir ni. Baik, hal ini berdasarkan daripada dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan kepada Sulaiman, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mempunyai kerajaan sihir, sedangkan Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut, sedangkan kedua-duanya tidak mengajarnya, yakni sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cubaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua-dua malaikat itu apa yang dengannya mereka dapat menceraikan seorang suami dan isterinya. Nampak tak? Ini dalam Al-Quran ni, ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kisahkan. Ulang balik. Maka mereka mempelajari dari kedua-dua malaikat itu apa yang dengan mereka itu dapat menceraikan antara hubungan antara suami dan isteri. Ini yang banyak berlaku, suami dan isteri, pergolakan di dalam rumah tangga. Ada saja yang tidak kena. Panas orang cakap. Bila suami balik je, tengok isteri panas, tak boleh. Kerja nak marah lah, itulah. Sampai ada kalanya terputus nafkah batin
Sampai macam tu sekali. Bila nak, orang kata nak bersama je tak boleh, terputus. Nikmat nak bersama suami isteri ni tak ada langsung. Ni lah dia salah satu. Dalam Quran dah sebut. Dan mereka itu, yakni ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihir tersebut kepada seorang pun melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sihir ni dia berlaku pun atas izin Allah. Kalau Allah Taala tak izinkan, tak berlaku. Nampak? Buatlah macam mana pun, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak berlaku. Kalau berlaku tu atas izin Allah. Baik, kenapa benda ni berlaku? Kenapa benda ni berlaku kepada orang-orang yang orang-orang yang rajin datang ke masjid, rajin baca Quran? Sedangkan orang yang rajin baca Quran ini, dia dah lazim dah, lidah dia dah lazim, dah basah dengan ayat Al-Quran, tapi kena juga. Ini semua atas izin Allah. Untuk kadang-kadang kita ni terlampau yakin. Apabila kita terlampau yakin, bukan yakin pada ayat Al-Quran, bukan yakin pada Allah Ta'ala, tapi yakin aku kebal, aku hari-hari baca Quran. Tak adalah. Bila berkata macam tu, itulah Allah Ta'ala nak bagi ingat sikit. Kena. Pasal takbur ni, hari-hari dah zikir ni, apa, dah jadi makanan dah, minuman dah, tak kisahlah, kerana takburnya Allah Ta'ala bagi izin, kena dia. Orang yang mengamalkan perubatan Islam, kena tak? Kena. Bukan orang yang sakit yang kena, orang yang mengubat pun kena. Ini membuktikan tidak ada kuasa pada dia, Allah Ta'ala yang berkuasa. Sebagai contoh, bukan nak mengaibkan, tapi benda ni berlaku. Sebagai contoh, Allah yarham Datuk Ismail Kamus pun sakit, pun kena sakit, kena buatan sihir. Ada, kena, berlaku. Allah yarham Tuan Guru Harundin pun kena. Walaupun kita kenal, Harundin kan buka Darul Syifa, ya, tetapi apa sifat ni? Manusia, tak lari daripada ni, kena juga. Jadi jangan kita menyangka, macam cakap tadi lah, jangan kita menyangka kita selalu baca Quran, lalu ni apa, tak boleh kena. Boleh, itu semua atas izin Allah Ta'ala. Tapi kita minta yang baik, insya-Allah Allah Ta'ala berikan perlindungan. Cuma kita kena jauh lah, jauhkan diri daripada orang-orang yang matanya sakit melihat kita. Kena jauhkan. Jangan jauh sangat. Bila jauh sangat nanti dia cari. Sekali-sekali muncul, bagi salam dah. Jangan jalan berpaling. Jalan paling nanti kejap. Nampak? Orang-orang macam ni tak boleh kita jauhkan sangat. Sekali-sekali bagi kali-kali bagi salam, bagi nasihat. Kami dulu tak jauh pun orang yang buat ni.
sebelah-sebelah je. Kalau katalah nak fikir nak buat kerja jahat, bakarkan aja, kan? Sebab bila mengenangkan kesakitan yang berlaku kepada kita, tambah kepada apa orang tua kita, dah tak sihat, kena pula. Kita yang kena sihir, kita pula yang kena ugut. Ini yang berlaku. Kami kena sihir, dia datang ugut, datang depan rumah bawa cangkul ugut. Kadang pelik fikir boleh kan. Kalau kita yang kena sihir, kita yang pergi tak apa, kita yang kena, dia datang dia ugut kita pula. Dua kali kesalahan yang dilakukan. Sampai satu ketika kami terpaksa telefon polis. Polis datang rumah. Nampak? Sebab apa? Ni sihir. Sihir ni tuan-tuan, susah nak cakap. Benda ni halus je, tak nampak pun, tahu-tahu sampai. Ni sihir. Yang paling ketara, sepanjang saya buat perubatan, saya jumpa sihir tentang pemisah suami isteri. Macam-macam. Sampai ada kalanya 3 tahun, 2 tahun ke 3 tahun lepas, sampai mengakibatkan perceraian. Sihir pemisah. Mula-mula kahwin tak ada masalah, tak lama lepas tu dia dah mula dah. Dia mula perasaan marah, benci, nak bersama pun tak ada. Tak ada dah. Ni sihir pemisah. Lepas tu apa yang lainnya, santau. Santau ni sampai boleh mengakibatkan muntah darah. Lepas tu sihir macam ni lah. Yang kedua, yang selepas tu, ini yang jenis keturunan yang dipanggil saka. Tapi yang banyak sihir dan saka, banyak yang berlaku. Saka ni tak tahu. Kadang-kadang sampai generasi yang sekarang ni, cucu cicit ni, dia tak tahu pun dia ada saka. Dia tak tahu yang dia ada saka. Sebab apa? Sebab yang kita tahu, saka ini dia mendampingi tuan dia dengan cara akad. Dia berakad, dia ada akad dia. Kalau nak saka ni, ada akad-akad dia. Bila dia nak mati, benda ni lah, dia nak mencari tuan yang baru. Kalau macam dulu, nak menyerahkan apa pendamping dia kepada tuan yang baru, kena akad. Cuma zaman sekarang ni mudah. Makin canggih, makin mudah cara akad. Tak perlu dah. Katalah Datuk ni nak bagi pada anak dia, nak ni Atuk nak bagi ni saka ni kat anak ni, anak jaga elok-elok dia pun berakad lah apa semua ni. Itu cara dulu. Lepas pada tu makin canggih, dia bertukar. Sebab apa? Mana ada orang nak saka ni? Siapa nak jaga saka? Tak tahulah, kok ada yang nak.
Jadi dia gunakan cara kiasan. Nak kalau bapa mati nanti, bapa ada simpan satu bunga tu tau. Tolong jaga yang bunga tu elok-elok. Itu bapa apa serahkan pada anak jaga. Anak ni tak tahu apa, dia dengan bunga je. Oh, boleh pak, beres. Boleh pak, beres. Itulah dia akad. Nampak? Mati bapak dia dah tahu dah tuan dia siapa. Ini yang kata tak tahu ni, tak sedar yang dia ada saka. Pasal diberikan kepada tuan baru dengan cara yang macam ni, guna cara kiasan. Tu yang sampai sekarang saya pernah ubat satu orang di Tanjung Rambutan, bukan dalam apa hospital yang mental tu, tak berdekatan dengan situ lah. Dia tak tahu yang dia ada saka. Dia tak tahu. Tapi kita ni bukanlah bomoh. Kalau bomoh tu tengok, oh ada saka ni, tak. Saya tanya dulu, orang sebut apa, hinopsis. Dia kena cerita lah dulu. Dia kena cerita dulu dia sakit macam mana, pernah tak mimpi. Dan daripada cerita itu dan mimpi itu baru kita tafsirkan sakit dia ni sihir ke saka. Daripada mimpi tu penting. Dia ceritalah mimpi-mimpi ni. Okey, baik. Bila berubat, ruqyahkan dia, itu dengan izin Allah Ta'ala, benda tu betul saka, dan dia tak tahu. Last kali saya cakap, dia kata dulu bila dulu tu mak dia cakap macam ni, ya, bukan suruh dia percaya, tak, cuma nak bagi tahu dia benda yang dulu daripada keluarga dulu tu ada mengikut dia. Dan dia cakap salah satu mimpi, dia cakap arwah ni datang dalam mimpi dia bagi kotak, satu kotak, bagi kotak, dan dia terima kotak tu. Ini satu petanda, tuan-tuan. Kalau kita belajar tentang apa, nak belajar cara-cara mengenali sihir, takwil mimpi, yang kita tahu bila kita mimpi ular, ni sihir. Kalau zaman dulu kata mimpi ular patuk di kaki, orang tua-tua kata itu ada orang datang nak masuk Minang lah tu. Tak, sebenarnya ada musibah nak sampai. Ada musibah nak sampai. Musibah itu apa, dikategorikan sebagai sihir. Sihir nak sampai. Dan tengok juga ular macam mana. Mimpi ni perlu ditakwil. Dan nak takwil ni kena cari orang yang betul-betul yang boleh takwil. Jangan cerita dengan kawan. Kawan tak tahu apa pun. Malam mimpi ular. Oh, ular tu nak kawan dengan hang. Kawan ular tu bagus tu. Elok kawan dengan hang. Nampak? Cari orang yang boleh ni. Tambah pula apabila mimpi yang mimpi kita melihat aib, tu semua petanda. Jangan cerita kat orang. Takut nanti benda tu jadi bahan. Kawan-kawan kita ni suka jenis bahan-bahan. Cari pada orang. Kalau kita nak tahu apa takwil dia, apa maksud mimpi tu, mimpi berkenaan dengan bayi,
Itu semua mimpi sihir. Mimpi kita dapat bayi, sihir. Mimpi menyusukan bayi, saka. Mimpi dukung bayi, sihir. Mimpi jatuh daripada tempat tinggi, sihir. Mimpi dikejar binatang berbisa, sihir. Tu petanda dia. Tuan-tuan pernah mimpi? Pernah mimpi salah satu daripada mimpi tu? Ada tak? Tak ada? Tak ada Alhamdulillah. Karya Bandayu ni moga-moga jauh daripada apa sihir-sihir ni. Itu tanda kita nak tahu diri kita kena sihir ke ataupun tidak. Dan apabila seseorang itu terkena sihir, cara pertama kita tengok, mula-mula dia akan tangkap sini, dada. Dada ni menyucuk-nyucuk. Biasa kalau pergi klinik mungkin suspek jantung. Tak. Itulah yang berlaku kepada arwah ayah dia. Menyucuk-nyucuk macam jantung ni, sampai satu ketika kita nak bernafas ni rasa macam sempit sangat. Ingatkan jantung. Tak. Ni salah satu sihir. Sihir ni dia duduk di belakang penyakit yang nyata. Kita rasa sakit jantung, tak, dia duduk belakang tu. Kita ingatkan sakit jantung, ya benar, tak, dia duduk belakang tu. Kadang-kala dia datang sakit kepala, kita ingatkan mungkin cuaca panas, makan kambing ke apa, tak, dia datang sakit kepala ni. Dia datang sakit kepala daripada depan sampai ke belakang. Dia mula di situ. Dan ada kala seseorang itu akan merasa bahu ni, bahu ni sakit. Macam ada orang menekan, sakit bahu. Dan dia akan rasa pada ni sakit dekat belakang, dekat belikat tu. Kita ingatkan angin. Ni angin ni, makan ubat angin, tak jadi apa. Urut, tak jadi apa. Tukang urut ni kalau dia belajar ilmu perubatan, masa dia urut dia tahu dah, ini bukan angin ni. Kita ingatkan sakit belakang, minta tolong anak-anak urut kan, tolong urut. Tengok-tengok tangan anak bengkak, bukan angin, sihir. Kadang-kadang dia datang pada sakit pinggang ni, duduk kat belakang ni. Ni dekat penyambung tu, macam kita pinggang tu, dia duduk situ. Kita rasa sakit pinggang. Dia duduk situ. Bila sihir ni datang pada tempat-tempat macam tu, kita akan sakit pinggang ni apa, mungkin makan angin, makan makanan berangin, salah tidur ke apa. Jadi orang tu tak akan expect benda tu sihir. Baik, itu dia duduk pada tempat-tempat tu. Sekejap, pukul berapa masuk? Lambat lagi. Salah satu cara bila terkena sihir ini, baik, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkena sihir, apatah lagi kita, tak dinafikan benda ni.
itulah menunjukkan wujudnya sihir. Yang tak percaya tak boleh nak kata apa, terpulang. Dan wujudnya sihir ini apabila wujudnya ada di dalam Al-Quran surah Jin. Cuma sihir ini kita tidak boleh taksub, tak boleh terlampau taksub mempercayai sihir. Sikit-sikit ilmu-ilmu ni, sikit-sikit ilmu ni, oh masuk alam gaib, oh pergi alam sebelah, ini mengaut dah ni, dah terlampau taksub. Dan tidak boleh terlampau tidak mempercayai, langsung tak percaya pun tak boleh. Kita duduk di tengah-tengah. Sihir ini wujud, kita tahu sihir ini wujud, dan kita tahu apa sihir ni bila-bila pun ada, kita tahu. Dah cukup paras tu je, jangan lebih, jangan kurang lagi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, maka datang malaikat Jibril, ruqyahkan Nabi, salah satunya Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik Bismillahi arqik. Oh susah tak nak ni, nak ingatnya. Senang, 3 kul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, dan baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu ulang balik Qul huwallahu ahad 3 kali. Jangan baca Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Dia kena baca macam tu, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu ulang balik Qul huwallahu ahad 3 kali. Itu yang yang diruqyahkan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara yang lain, tuan-tuan hafal tak Bismillahilladzi? Sebenarnya Bismillahilladzi ini adalah satu kalimah kunci. Sebab tu Nabi dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi sebanyak 7 kali di waktu pagi, dia tidak akan terkena sengatan binatang berbisa. Dan barang siapa yang baca Bismillahilladzi 7 kali di waktu malam, barang siapa yang membacakan Bismillahilladzi sebanyak 7 kali, dia tidak akan, dalam sehari dia tidak akan terkena sengatan binatang berbisa. Baik, binatang berbisa ini ada 2 pecahan. Satu binatang berbisa yang kita tahu, ular, kalajengking, binatang berbisa. Dan satu lagi ada ulama mentafsirkan binatang berbisa itu ialah sihir ni. Terpelihara daripada sihir. Kalau tuan-tuan nak pergi makan ke kedai, baca Bismillahirrahmanirrahim ni dulu. Kalau Allah Ta'ala tu nak tunjuk, tuan-tuan pegang ni, boleh berderai. Itu tanda kedai tu ada menggunakan ilmu hitam. Jangan dipegang saja je, pegang kuat-kuat. Tak payah. Benda tu atas izin Allah. Allah Ta'ala nak tunjuk tu.
baru pegang je, jatuh, pecah pinggan, baru nak masuk makanan terkalih rasanya, macam ada orang menolak terkalih. Itu semua petanda. Jangan saja-saja pegang, berat tu, itu kita buat saja je. Benda ni kalau Allah nak tunjuk, baca bismillahirrahmanirrahim 7 kali sebelum masuk ke kedai. Kalau kita dalam kereta, benda ni apa, ikut pada tuan-tuan. Kalau benda nak Allah Ta'ala nak tunjuk, Allah Ta'ala bagi. Yang penting niat kita tu. Tuan-tuan duduk dalam kereta, baca bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 7 kali. Mula-mula tuan-tuan nak pergi kedai ni makan, dengan izin Allah, Allah Ta'ala nak pelihara. Mana kedai tu tak ada, Allah Ta'ala tunjukkan pergi kedai yang tempat lain, terhindar dah. Lepas tuan-tuan makan, tadi nak pergi kedai ni, kita pergi kedai ni pula. Ini semua Allah Ta'ala nak pelihara. Banyak cara. Boleh bismillahirrahmanirrahim ni boleh diamalkan hari-hari, tak kira apa saja sekalipun. Saya kalau orang apa datang berubat, kalau dia tanya apa amalan, ni lah yang saya bagi, amalkan ni bismillahirrahmanirrahim. Nak bagi amalan panjang-panjang kan, ayat panjang-panjang kok susah ni. Rabbunallahu allazi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' faj'al rahmataka fil ard waghfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min 'indika wa shifaa'a min shifaa'ika 'ala hadzal waj'i. Nabi kata siapa baca ayat ni dia akan sihat, sembuh daripada penyakit. Nak doa ni, ada pengeras ni. Ni doa bersabit daripada hadis. Baik, wallahu alam. Mudah-mudahan segala perkongsian pada malam ini mendatangkan satu perkongsian yang besar buat diri kita. Kadang-kadang kita tak tahu, moga-moga dengan ilmu ini kita menjadi tahu. Dan moga-moga segala apa yang disampaikan tadi, ilmu yang disampaikan, ilmu yang dikongsikan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan ilmu tersebut dapat kita beramal dengan ia, insya-Allah. Dan moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Allah pelihara kita daripada segala malapetaka, yakni berkenaan dengan, terutama dengan sihir. Allah Ta'ala pelihara kita. Moga-moga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka yang mengamalkan sihir. Moga-moga Allah Ta'ala bukakan pintu hati mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memasuki syurganya bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.